Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera, hari ini bersama dengan saya, Puan Tong, untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 1, tajuk 4, bentuk. Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan memahami unsur bentuk, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual, menzahirkan ideal dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, menghayati hasil karya seni visual. Definisi bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi atau 3D. Bentuk dalam karya catan atau lukisan pula hanya dapat dilihat dalam bentuk 2 dimensi atau 2D. Bentuk sebenarnya merupakan paparan 3 dimensi yang dapat dihasilkan di atas permukaan kertas dengan menggunakan kesan cahaya dan bayang dalam penghasilan lukisan. Contoh, kita tengok fungsi cahaya dan bayang telah menyebabkan terhasilnya bentuk dalam sesuatu lukisan. Kita boleh tengok lukisan bentuk geometri, lukisan bentuk organik. Lukisan bentuk organik adalah lukisan bentuk alam semula jadi. Bentuk ialah hasil daripada gabungan rupa dan bersifat 3 dimensi, 3D. Bentuk mempunyai lebih daripada satu permukaan, mempunyai isi padu dan jisim. Ini contoh bentuk yang bersifat 3 dimensi ataupun 3D. Melibatkan panjang, lebar dan tinggi. Sebab itulah kita panggil sebagai 3 dimensi. Bentuk bersifat 3 dimensi mempunyai isi padu atau kelihatan seperti mempunyai isi padu. Contoh, bentuk boleh juga bersifat 2 dimensi, 2D, yang kita kenali sebagai bentuk ilusi. Bentuk 3 dimensi, 3D, kita kenali dengan bentuk konkret. Ini jenis-jenis bentuk. Bentuk ilusi ataupun 2 dimensi hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Bersifat 2 dimensi atau 2D. Contoh gambar. Bentuk konkret pula bersifat 3 dimensi atau 3D. Boleh dilihat, boleh disentuh atau dirasa. Mempunyai isi padu dan berjisim. Perbandingan antara bentuk konkret dengan bentuk ilusi. Bentuk konkret bersifat 3 dimensi. Bentuk ilusi bersifat 2 dimensi. Bentuk konkret boleh disentuh, boleh dilihat dan boleh dipegang. Manakala bentuk ilusi hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh deria sentuh. Bentuk konkret wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan ukiran kayu. Manakala bentuk ilusi dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catan, cetakan dan foto. Ini contoh bentuk konkret kereta. Ini contoh bentuk ilusi kereta. Jenis-jenis bentuk wujud pada yang pertama alam semula jadi.
Yang kedua, objek buatan manusia. Yang ketiga, karya seni visual. Contoh bentuk yang wujud dalam alam semula jadi. Kita boleh tengok binatang, haiwan, burung, buah-buahan, bunga ros, orang utan dan sebagainya. Objek buatan manusia pula adalah objek hasil daripada ciptaan dan buatan manusia. Contoh kita boleh tengok di sini macam-macam. Bentuk dalam karya seni visual, contoh pasu, arca, ukiran pada bekas, arca ataupun tugu dan tudung saji. Fungsi bentuk. Bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberi pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D tersebut. Contoh di sini kita boleh lihat bentuk arca yang dihasilkan daripada besi. Bentuk ilusi berfungsi memberi kesan yang realistik pada karya. Bentuk ilusi hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan, cahaya dan bayang. Contoh di sebelah kanan ni adalah bentuk ilusi yang dihasilkan daripada gambaran sebenar, iaitu bentuk konkret. Teknik penghasilan bentuk konkret dan bentuk ilusi boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Bentuk konkret dihasilkan melalui cantuman, potongan, tambahan, lilitan menggunakan dawai, ikatan menggunakan tali, acuan dan binaan. Bentuk ilusi boleh dihasilkan melalui teknik cetakan, capan, gosokan, sulaman atau jahitan, gurisan, montaj, komputer grafik dan resis. Terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan bentuk konkret. Teknik yang digunakan antaranya ialah 1. Luakan. Yang kedua, anyaman. Yang ketiga, lipatan. Yang keempat, ukiran. Contoh, luakan. Contoh, anyaman. Contoh, lipatan. Contoh, ukiran. Bentuk ilusi ialah karya 2D yang mirip objek sebenar. Pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi. Antaranya ialah teknik gurisan, lukisan, collage dan juga ton warna. Fungsi bentuk. Yang pertama, objek buatan manusia. Contoh, sofa. Memberi keselesaan kepada kita. 2. Karya seni. Menjadikan nilai estetik. 3. Karya seni. Contoh, menggambarkan objek sebenar. 4. Alam semula jadi. Mengindahkan alam sekeliling. Projek Pereka Muda, tugasan individu untuk hari ini. Tujuan 1. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dalam penghasilan karya. Alat dan bahan: berus, palet, pensel, cat air dan kertas lukisan. Langkah 1. Hasilkan lakaran pensel sebagai panduan. Contoh 1. Langkah 2. Warnakan kawasan latar secara keseluruhan dengan warna yang pudar. 3. Warnakan subjek utama dengan ton warna. Subjek utama dengan ton warna. Langkah 4. Lengkapkan mewarna dengan memberi penekanan cahaya dan bayang objek. Seterusnya, kita tonton cara menghasilkan karya seni visual.
Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.